Tanda besar kiamat yang berikutnya ialah matahari akan terbit dari arah tenggelamnya, iaitu daripada arah barat. Jadi matahari yang biasanya kita lihat setiap hari timbul arah timur, gelam di barat, akan muncul sebaliknya di akhir zaman. Dan kejadian ini mengikut Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Dia kata apa? Ia adalah merupakan permulaan tanda kiamat yang merosakkan sistem alam cakrawala, yang mana kejadian ini akan disudahi dengan kehancuran alam. Yang ni kadang-kadang orang silap faham. Kat sini orang silap faham. Sebab ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahawa tanda besar kiamat yang awal adalah matahari naik sebelah barat. Jadi orang duk anggap, oh rupa-rupanya hak paling dekat dengan kita adalah matahari naik sebelah barat. Tetapi sebenarnya kita tengok komen ataupun ulasan yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dia kata sebenarnya matahari naik sebelah barat itu permulaan, betul permulaan, tapi permulaan tanda kiamat yang merosakkan sistem cakrawala, yang mana kejadian ini akan disudahi dengan kehancuran alam secara keseluruhannya. Maknanya dia tanda awal kiamat yang hampir kiamat. Tapi sebelum berlaku matahari naik sebelah barat ni banyak lagi nak berlaku ni, Imam Mahdi, Dajjal apa semua ni berlaku sebelum daripada itu. Sebab ada yang dia silap faham, dia tengok hadis Nabi memang sebut tanda awal kiamat ialah matahari naik sebelah barat. Oh, dia ingat bahawa itu yang pertama sekali, sebelum Dajjal lagi, sebelum Mahdi lagi, sebelum Nabi Isa lagi. Tak, bukan. Sebab tu ini komen daripada Ibn Hajar. Dia kata itu sebenarnya adalah tanda awal, betul tanda awal, tapi tanda awal kepada kehancuran cakrawala. Dan tidak disebutkan berapa lama, tetapi apa yang disebut hanyalah pada waktu itu tertutupnya pintu taubat. Mulai hari itu pintu taubat tertutup. Jadi sesiapa yang belum beriman, lalu pada hari itu baru dia nak beriman, maka imannya sudah tidak diterima lagi. Dan siapa yang belum bertaubat dari dosanya, lalu pada hari itu baru nak bertaubat, maka taubatnya juga tidak akan diterima. Imam Al-Qurtubi membuat ulasan. Tadi Ibn Hajar, ni Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata apa? Kenapa Allah tidak lagi menerima taubat melalui bermula hari itu, hari matahari naik sebelah barat? Kerana apabila matahari sudah naik arah barat, maka semua orang akan jadi takut dengan hampirnya kiamat. Mana kiamat tu memang dah dekat sangat-sangat dah. Mereka akan dilanda suatu ketakutan yang sangat dahsyat, sehingga padamlah segala syahwat dan lemahlah segala tenaga. Maka keadaan yang seperti ini sama dengan keadaan seseorang yang hampir mati apabila rohnya sudah sampai ke halkum. Dia sudah putus asa daripada kehidupan. Oleh kerana itu orang ini juga tidak diterima taubatnya. Sebab itu orang yang tak terima taubat ni dua. Satu matahari nak sebelah barat, satu lagi ketika mana nyawa sampai ke halkum. Bila mana nyawa sampai ke halkum ni, mana putus harap dah, tak ada apa dah. Mana nak hidup pun tak boleh dah atas dunia ni, nak kembali atas dunia pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Walaupun diminta ke Allah, dirakamkan dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, postponekan sikit ajalku ya Allah, sikit pun jadilah, sikit pun jadi, tolong postponekan ajal aku ini. Sebab apa? Sebab aku nak bersedekah, tapi tak boleh, tak boleh buat apa dah waktu itu. Keadaan dah kritikal, makna dia sudah akan berpindah ke alam barzah, tuan-tuan. Dia akan mati, rohnya akan berpisah daripada jasad. Cuma bergantunglah dia mati dalam keadaan macam mana. Kalau waktu tu memang dia dalam keadaan beriman sungguh-sungguh, tuan-tuan, alhamdulillah. Waktu dia nak mati tu, tuan-tuan, dia ni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, cantik kan? Dia mati syahid, tenang dia. Tapi waktu tu dalam keadaan dia mati macam Fir'aun tu, waktu tu kelang kabut dah, tenggelam dah ni, baru nak kelang kabut, nak bertaubat, tak ada dah. Itu waktu tu tak terima dah, habis dah, tuan-tuan. Waktu tu dah habis dah. Itu waktu nak mati. Sama juga kata Imam Qurtubi, waktu mana matahari naik belah barat. Bila matahari naik belah barat, orang nampak takut dah, orang tahu dah, maknanya habis dah, kiamat akan berlaku, anytime dah akan berlaku.
maka pada waktu itu tuan-tuan, taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua keadaan. Okey. Lepas pada itu apa berlaku? Lepas matahari nak selebar. Lepas pada itu akan muncullah dabbatul ard. Kita pernah dengar kan Nabi sebut dabbah? Dabbatul ard, dabbah. Binatang ganjil yang muncul di Bukit Safa di Makkahul Mukarramah. Mengikut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, binatang ini akan muncul di pagi hari yang matahari terbit dari arah barat. Start cari-cari tengok matahari terbit. Terbalik matahari terbit, terbalik. Bila terbalik, pagi itu juga binatang ni keluar. Binatang ni ganjil sekali. Dia binatang tapi dia boleh bercakap dengan manusia dan menjelaskan siapa yang beriman, siapa yang kafir. Dia boleh bagi tahu confirm, dia boleh bagi cop confirm. Sebab apa? Sebab taubat dah tak diterima. Orang berpura-pura pun tak boleh dah. Taubat dah tak diterima. Kalau kawan tu beriman, kau tak beriman, tak beriman. Tak akan jadi dia bertukar jadi beriman, tak akan jadi dah. Sebab apa? Taubat dah tak diterima. Maka dengan sebab itu yang kata dabbatul ar ni, dia akan menjelaskan siapa yang beriman, siapa yang kufur, sebagai kesempurnaan daripada tertutupnya pintu taubat. Itu sebagai kita kata kesempurnaan penjelasan bahawa taubat, pintu taubat dah ditutup, jadi dia bagi pengkelasan. Ni beriman, ni tak beriman, ni beriman, ni tak beriman dan sebagainya. Lalu dabbatul ar ini memberi tanda cop keimanan atau kekufuran di hidung orang yang dia temu, yang dia jumpa, dia cop buka hidung tu. Jadi orang beriman akan jelas keimanan dia, orang kafir akan jelas kekafiran dia. Ada tanda dah, boleh cam dah. Orang beriman jelas iman, orang kafir jelas kafir dah waktu itu. Itu dabbatul ar. Selepas daripada itu tuan-tuan, ni kita nak pergi ujung ni. Kita nak pergi ujung ni. Nak menghabis dah. Lepas pada tu Al-Quran akan diangkat. Al-Quran akan diangkat. Apabila pintu taubat sudah ditutup dan orang sudah tidak mahu mengamalkan isi Al-Quran, bahkan orang sudah tak kenal. Kalau orang yang kufur tu ataupun orang yang ingkar tu, dia tak kenal dah. Dia tak kenal apa-apa kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara mereka yang memang tak tahu pun solat tu apa, puasa tu apa, haji tu apa. Makin tak tahu, maka ketika itu Al-Quran akan diangkat. An Huzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa tawaifu minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naqul faqala lahu silah ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah fa a'rada anhu Hudzaifah thumma raddaha alayhi thalathan kullu dhalika yu'radu anhu Hudzaifah thumma aqbala alayhi fi thalitha fa qala ya silah tunjihi minan nar thalathan rawahu Ibnu Majah. Maksud dia apa? Daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan luntur seperti lunturnya corak warna-warni pakaian bila telah lama dipakai. Satu hari Islam tu, ajaran Islam tu dia makin luntur daripada orang. Luntur. Umpama dia apa? Umpama macam warna-warni yang pada pakaian tu bila lama pakai, lama dia akan jadi lusuh, dia akan jadi luntur. Sehingga sampai satu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa ini dimaksudkan dengan puasa. Orang tak tahu dah puasa itu apa, dan apa yang dimaksudkan dengan solat, dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk ibadat haji, dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Tak tahu. Dan Al-Quran akan dihilangkan semuanya pada satu malam sahaja. Maka pada esok harinya tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya walaupun hanya satu ayat. Hilang semua. Maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. Di antaranya orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya mampu berkata, kami sempat menemui datuk nenek kami yang memperkatakan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami pun mengatakan juga.
Maka berkatalah perawi hadis ni daripada Huzaifah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah? Apa guna la ilaha illallah terhadap mereka sedangkan mereka tak faham apa yang dimaksudkan dengan solat, puasa, haji dan sedekah? Maka Huzaifah menjawab, kalimah itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Huzaifah memperkatakan jawapan itu sebanyak 3 kali. Tak kata je. Hak mana hak beriman tu tak kata dia tahu la ilaha illallah. Alin tak tahu dah. Jadi saudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada hadis ini dapat dipahami bahawa kepahaman tentang Islam akan diangkat dan Al-Quran juga akan diangkat. Waktu itu orang hanya sekadar mampu mengucap kalimah la ilaha illallah dan tidak memahami makna dan tuntutan kalimah itu. Walau bagaimanapun Allah dengan belas kasihannya masih menghargai keimanan mereka dan akan masukkan mereka dalam syurga. Sebab tu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, walaupun dia ni macam mana sekalipun, dia buat dosa ke, dia buat apa, tapi dia ni tetap beriman. Bila tetap beriman, tuan-tuan, dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tapi maksudnya apakah direct terus masuk syurga? Dah. Dia akan dikenakan hukuman dulu atas kesilapan-kesilapan dia, kesalahan-kesalahan dia. Macam orang kata jadi masuk penjara dulu lah, jadi banduan dulu lah, kan? Setelah selesai semua proses hukuman dilaksanakan, barulah diampunkan dosanya, sebab dia tu beriman pada Allah Ta'ala, sebab ada kalimah la ilaha illallah daripada diri dia. Maka pada ketika itu barulah dia diterima masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan, atas rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kerana dalam diri dia ada kalimah la ilaha illallah, itu